bengkel untuk mendalami lagi ilmu untuk Google Doc. Jadi terima kasihlah kepada semua yang dah join. Jadi untuk pengetahuan Cikgu Gugur sekarang ni sekolah kita pun ada yang masih kuarantin dan sebagainya sebab ada kontak rapat dengan dan positif. Jadi kita sama-sama doa lah semoga semua cepat sembuh dan sihat dan kita pun boleh kembali bertugas seperti biasalah. Okey Cikgu Gugur, boleh mula Terima kasih. Okey. Terima kasih Cikgu, terima kasih yang berusaha Puan Mohana. Okey. Cikgu Sasru, Cikgu Azlan, Cikgu Liza, Cikgu Yus, Cikgu Yus kenal, Cikgu Ana, Cikgu Mastura, Cikgu Anissa. Okey, so hari ini kita masih lagi Google Docs. Okey, bosan sikit hari ini Google Docs. Okey, tapi hari ini lebih kepada idea kita nak gunakan Google Docs bersama dengan 6 murid. So, tanpa membazirkan masa dan untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, kita berada dalam mood lakamannya. Okey, sekiranya cikgu-cikgu ada persoalan, boleh bagi tahulah. Okey, ataupun buka mic saja. No worry. So, saya akan sharekan, bukakan Google Docs. Sama-samalah kita belajar sebenarnya. Okey, bagi saya sedikit masa, cikgu boleh minum air sikit. So, kita memulakan. Okey, untuk maklumat cikgu-cikgu, sementara saya buka iklanlah sikit kan. Cikgu-cikgu di minggu depan kita ada BSTP akan buat satu National Learning Weeks. Sekiranya cikgu-cikgu berminat boleh ikuti dan minggu ni akan ada bengkel computational thinking dan ada pertandingan computational thinking di mana cikgu boleh applykan apa yang kita sama-sama kongsi hari ini dalam lesson plan itu dan submit. Jadi 2 in 1 lah. Cikgu tak sia-sia lah yang ambil 1 jam dengar saya membebeh sebenarnya. So, okay, saya akan mulakan. Okay, kejap lah. Saya full screen. Cikgu boleh dengar suara saya kan? Boleh. Okay, terima kasih Cikgu Sasru. Okay, hari ini kita akan sambung balik Google Docs dan cikgu-cikgu di sini saya dah kumpulkan Google Slide, Google Docs yang ada asset information dan sebagainya. Nanti saya akan share dengan cikgu-cikgu dalam Google Classroom. Dan minggu depan kita akan mungkin masuk sikit Google Slide dengan Google Docs. Akan buat app smashing, akan buat gabung jalinan. Sebab kadang-kadang satu tu kita tak muat. Macam cikgu buat lesson kan, Google Meet, lepas tu kita guna Quizy. Sebenarnya itu ada kiranya app smashing. So hari ini saya nak tunjukkan satu contoh terlebih dahulu sebelum saya pergi jauh lagi lah. Okay. Sebab yang ni akan berkaitan dengan aktiviti-aktiviti yang ada. Hari ini terdapat 2 bahagian. Satu adalah aktiviti yang kita boleh buat. Satu adalah bahagian teknikal. Fungsi-fungsi di atas ni lah, banyak-banyak ni. Tapi sebelum tu, saya ingin membawa tuan-tuan dan puan-puan untuk melihat satu benda iaitu Dragon Quest di mana kita boleh gunakan dia. Hari tu kita buat student choice board, kita gunakan hyperlink, kita nak jadikan tu. Ini sebenarnya adalah hyperdocs. Okay, hyperdocs. Google Doc tetapi kita panggil adalah bila kita pasangkan link-link semua, dia adalah hyperdocs. So di sini adalah saya ambil daripada Eric Kurtz, okay? Google Doc, choose your own adventure. Di sini dia adalah adventure dia. Dia buat macam dalam satu story, tuan-tuan dan puan-puan. Dia buat dalam satu story, nanti saya akan share dengan cikgu-cikgu. Dia mula dengan satu story di mana kita boleh adapt dan adopt untuk buatkan aktiviti. Sama ada bagi aktiviti dalam kelas ataupun aktiviti untuk PSS nanti. Okay, so aktiviti ni, okay, dia bikin saya present lah. Macam mana? Sekejap lah.
sekejap. So di sini dia akan bikin apa murid akan baca dan saya rasa kita boleh percantikkan dia dengan gambar-gambar lah. So bikin the story sama saja dia gunakan yang hari itu kita gunakan macam mana? Yang table of content. Sekejap minta excuse me sekejap Okay. So tadi adalah page 1 dia akan sampai ke sini di mana dia gunakan table of content. Hari itu kan table of content mungkin cikgu-cikgu kata okay table of content macam more lebih kepada pengurusan. Jadi kita boleh gunakan caranya. Okay, so dia baca-baca, murid akan baca-baca. Di situ dia akan continue ke page 2 dan kita boleh lock up dalam bentuk PDF. Dia tengok satu view saja. So dia bukan baca dan di situ dia perlu buat macam mana? Kejap Dia boleh buatkan saya guna dia perlu buatkan dia akan continue dan sampai satu ketika dia kena buatkan keputusan. Dia kena buat satu keputusan di mana after waiting apa-apa dia kena pilih macam mana kan salah satu. Dia kena pilih salah satu, go to the pedal. Kalau saya go to the pedal, go without, continue on without supplies, dia akan bagi tahu, okay, apa akibat kamu, okay. Dah lepas tu steal, lepas tu dia pun mati kat situ. So kita akan kembali, dia akan kembali kepada situ dan dia akan pilih baca sekali lagi. So overall dia adalah ada choices. Benda yang ringkas, cikgu-cikgu, benda yang ringkas tetapi dia bila cara tu lain, cara pentadbiran tu lain, dia akan jadi sangat interesting. So itu yang tadi saya bincang dengan sembang dengan Cikgu Sazru bahawanya benda yang ringkas tetapi dia boleh bukan dicantikkan, digunakan dengan semaksimum. Dia boleh banting dengan apps-apps yang ada sebab bila kita nak reach kepada student, bukan semua student ada apps, ada platform, ada aplikasi ataupun ada devices yang hebat-hebat. Tak ada. Mungkin yang ni kita boleh bagi tahu dan dia akan more to macam mana kata kesamarataan. Semua dapat macam tu. Okay. So nanti saya akan share dengan cikgu. Banyak ni 91 page. Kalau cikgu nak gunakan pun tak apa. So next page dia akan baca dan dia akan choose. So ini sebenarnya adalah teknik lah macam kita buat. Boleh buat dalam Google Slide ataupun kita boleh buat dengan Microsoft PowerPoint. Okay. Itu terpulang kepada cikgu yang guna macam mana. Kalau cikgu nak buatkan sebagai Google Doc, nak print out sebagai PDF, boleh je gunakan dengan cara table of content. Hari itu kita gunakan dengan outline. Okay, so take the right path ataupun left path. Dia akan pilih sendiri. Okay, so itu adalah salah satu dah. Tetapi hari ini bukan ni je lah. Okay, hari ini kita akan start dengan teknik 3 part. Lepas tu ada aktiviti sikit. Tak bosan sangat. So saya dalam form yang sama, saya akan create baru. Okay. Hari itu kita dah sembang tentang edit, view, insert, font, text dan pelbagainya. Hari ini sama juga akan kita sembang pasal in text tapi special character. Okay, insert special character. Lepas tu kita akan buat dengan format. Tak. Hari ini insert saja. Images dengan special character dan equation. Itu untuk cikgu matematik ataupun cikgu nak buatkan yang ada apa rhythm ke reader ke, boleh buatkan tu. So kita mula dengan images. Okay, images seperti hari yang tu katakan kita boleh upload daripada komputer ataupun kita search from web. Okay, so seandainya kita dah siap semua layout semua ni, contohnya this is me. Okay, this is me. Contohnya seandainya semua dah siap dan kita boleh highlightkan dia jadikan subtitle ataupun
Heading 1 kan. Okay. So kita seandainya dah siap, kita nak insert gambar. Memang insert gambar kan. Insert gambar, kita boleh pilih dari Drive, Google Photos, by URL ataupun by camera. Kalau kamera dia on the spot lah. Kalau Cikgu nak upload search the web, okay. Jangan risau, dia semua images adalah dalam bentuk Creative Commons untuk pendidikan, tujuan pendidikan, bukan untuk monetary, bukan untuk buat commercialize ke sebagainya. So this is me, saya boleh lah, dragon lah. Dragon lah, apapun dapat lah. Okay, so contohnya ini, contohnya ni lah. Ikut tadi kan, Dragon Quest tu. So, insert je, dia akan jadi yang ni. Dia keluar besar ni kan, dia ikut site original. Tapi tuan-tuan dan puan, di sini bila kita klik, biasa kita nak recite, semestinya kita akan tekan, kita tarik macam tu kan. Tarik macam tu, tarik macam ni kan, kita tarik macam ni kan. Tarik macam tu, ataupun kita control, tekan control, tarik sama-sama, ataupun control shift, dia akan macam mana kan. Tapi hari ini, di situ gambar ni, mungkin kita nak crop kan. Bila biasa tak kisahlah WPS ke ataupun Google ataupun Microsoft Word kan. Bila kita tekan semestinya kita right click. Betul tak? Dia sama. Okey, kita right click dan kita boleh cropkan dia. Okey, sama je kita cropkan, ambil sebahagian yang kita nak tu, sorry. Okey, dia akan nampak ada satu hitam-hitam di situ. So kita crop saja, saya nak bentuk ni. Ni saja saya nak. So, bila dah yang ni dah ada, crop, tekan kat dia, kita boleh change, reset balik image. Kita tekan, dia akan reset balik lah. Ataupun kita boleh letakkan image option, dia banyak-banyak benda kita boleh buat. Okay, side rotation. Okay, kat mana kita image option? Dia ada dua. Okay, kita klik pada image kita, dia ada image options. Okay, bila klik saja akan keluar size and rotation, text wrapping, recolor, adjustment. Ada satu cara lagi adalah bila klik pada tu, di bawah tu dia akan keluar satu paparan, satu text box di mana ada wrap text. Okay? Break text dan ada behind text ataupun in front of text. Itu adalah yang dua ni adalah susunan. Okay? Susunan alignment lah. Alignment. Arrangement. Okay, arrangement. Susunan teks tu kat mana? Ada yang kadang-kadang behind text ke apa kan. So, ini adalah image option untuk kita buat banyak-banyak benda tu. So, kalau sekiranya cikgu dah kata, okay, saya nak image option, kita nak test rotation. Di sini kita boleh adjust. Kalau cikgu nak, saya rasa dalam WPS ke ataupun Microsoft Word, dia sama, kita boleh decide dengan guna site yang kita nak. Okay, kita boleh guna site yang kita nak, kita boleh adjust dan kita boleh tukarkan wide scale dengan high scale. Dan bila kita lock aspect ratio, dia akan ikut ratio yang kita tetap. Okay, dan di situ pun boleh kita tukarkan 90 darjah. Kita tengok 80 darjah apa yang terjadi dan 90 darjah. Dia lebih kepada cara nak, macam mana kata, lebih spesifik lah kita nak rotate benda tu. Okay, so 90 darjah, rotate macam tu. Okay, so untuk text wrapping pula, dia ada macam yang kita buat lah. Text wrapping, break text, banyak-banyak text tu kita nak buat susunan. Sebab cikgu-cikgu yang saya tengok kan, ada orang dia buat magazine, dia buat majalah kan. Dia guna cari ni juga. Dia tak guna yang high-tech kecuali lah dia guna publisher ataupun yang satu apps lagi kan. Okay. So kalau tak nak subscribe boleh je gunakan yang ni. Boleh gunakan yang ni untuk dapatkan yang tu. Okay. Sekejap. Okay. So kita dah ada ni. Kita dah wrap text in front of text tu. Cikgu boleh testing masukkan satu teks. Okay. Memandangkan saya
Malas sikit saya pergi cari Wikipedia lah. Sorry, tadi ada kelas bersama dengan murid tahun 6. Sebab waktu ni macam mana kata buat apa ulang kaji kan, main lah kuizi sama-sama. Lepas tu saya pun join sekali lah. Nak sajak nak menang mereka kan. So saya pun ambil satu teks. Okay, so saya paste sini. Paste without formatting. So saya nak bagi dia cantik, bagi dia justified dia. Mana justified dia? Oh, sini, sorry. Okay. Justified dia bagi cantik. Itu kalau cikgu dia seperti sama. Kita tarik masuk. Dia tak boleh masuk mana. So kita sebenarnya cut dan kita letak dan dia akan ikut sama-sama kan. So di web tapping ni biasa orang guna bila kita wrap text ke, tengok dia akan secara automatic inline with text, dia akan break kepada dua. Wrap text dia akan dalam tengah-tengah tu. Kalau kita pindah saja dia akan ikut. Dia akan ikut macam mana kata ikut dia macam sekeliling kat dia lah. Dia seka dia wrap text. So kalau cikgu nak break text dia akan macam seperti biasa kita dah buatkan tu. Tak ada beza break text. Behind text belakang lah. In front text depan. Jadi kalau cikgu-cikgu nak adjustable boleh dia gunakan wrap text sebab ada yang wrap text tu dia nak buat dia macam magazine kan. So itu caralah kita boleh ajar kat murid-murid bila dia nak buat something, dia nak buat laporan mereka bagi dia cantik. Boleh ke kita ajar mereka yang skill ni sebab ada kemungkinan ada yang murid dia suka buatkan report. Mana tahu dia jadi seorang reporter yang hebat kan pada masa depan. So wrap text sudah ada dan kita boleh wrap both side ataupun left side. Kita boleh adjust. Kita boleh adjust both side atau left side. So itu adjustable. Dan kita boleh letakkan margin kat mana. Kalau cikgu-cikgu yang nak macam mana buatkan artikel dalam Google Doc nak simpan, selain daripada kita buat dalam Microsoft Word, kita boleh buat dalam ni. Okay, so masih images saja hari ini dengan tu. So images kita boleh recolor. Okay, bila recolor kita tekan saja. Sekejap dia tak mau turun. So position tak mau dulu, recolor. Okay, bila tekan recolor dia adalah sedikit color-color di sini. Ini je limited edition kita boleh tekankan. Okay, untuk ataupun nak original ataupun nak no color dia akan jadi masam. Lepas tu adjustment, saya tutup dia. Adjustment adalah untuk transparansi. Mungkin cikgu-cikgu akan tanya, kenapa dalam Microsoft Word dengan WPS tu mudah saja transparansi kan? Kalau cikgu guna WPS, dia lagilah cepat nak buat transparansi. Okay? Microsoft Word dia kena cari sikit. Lepas tu dalam Google Docs bila online tu macam mana nak cari kan? Sebab setiap satu interface dia berbeza. So di sini kita akan buatkan di sini. Okay, so itu ada teks saya lah. Dragon Quest. So saya tukarkan yang ni. Tak cantik. Dragon Quest. Okay, so bukan Dragon Quest tu dah. Lepas tu kita boleh apply. Macam hari tu kan kita boleh apply front text dan apa. Ataupun kita boleh tukar kepada yang cantik-cantik ni. Dan hari ini kita akan gunakan image option ni dah siap dan kita dah pun cantik dah. Dan hari ini saya akan minta tuan-tuan dan puan-puan untuk bersama saya akan share tu. Share yang ni. Di situ saya akan letakkan satu table. Okay, table kepada tiga. Sorry. Saya akan letakkan insert table 6 2 times 4. Okay, adalah group number 1, kumpulan 1, group number 2, group number 3. 3 group. So, 3 group. Okay.
So 3 grup. Di setiap grup ni perlu masukkan berdasarkan teks yang di sini, perlu masukkan informasi yang penting dalam point form letakkan. So ini sebenarnya aktiviti lah, boleh buat bersama dengan anak murid. So itu task pertama. Task pertama saya tulis dulu. Task pertama. Okay. Task pertama saya highlight. Saya jadikan dia sebagai text, apply text number 2. Okay. Task pertama. Okay. Untuk task kedua nanti kita akan lakukan buatkan satu aktiviti juga. Sekejap. Saya bagi dia kecilkan sikit. Okay. Bagi dia cantik lah. 1 point, 2 point cukup. So task kedua adalah kita akan minta bagi komen dan sebagainya. So sebelum tu saya akan sharekan ni kepada tuan-tuan dan puan-puan. Okay, saya akan save dulu. Tekan quest sekejap. Share with anyone with the link dan kita nak mereka boleh edit jadi editor. Okay, so pastikan anyone with the link editor. Sebab sekolah saya banyak barangkali lah mereka dah share tapi tak tukarkan yang ni. Sebab default dia akan kembali kepada Ministry of Education viewer. Jadi kita kena ambil satu step untuk tukarkan yang ni. So saya akan copy dan saya akan share dalam live chat. Cikgu-cikgu boleh masukkan. Okey, silakan cikgu. Link yang sama saja, cikgu boleh masukkan. Line saya flip-flop kah? Cikgu boleh masukkan, kita sama-sama. Grup 1, 2 tu, cikgu pilihlah grup masing-masing. Okey, berdasarkan teks di atas, cikgu boleh dia copy tapi carikan point. Itu antaralah group 1, group 2. Kalau yang best, kita kalau dapatkan serai nama, kita dah type siap-siap. Okay, you are group 1, group 2. Ataupun cikgu boleh break up room, lepas tu dah bagi. Okay, ini you are group 1, you are group 2, group 3. Dia boleh bincang dalam tu. Tapi hari ini kita tak boleh buatlah, kita nak buat simulasi macam tu saja. Okay, cikgu silakan carikan apa fun fact ke ataupun facts yang important di situ. So di sini kita boleh buatkan summary. Boleh buatkan summary dan di situ kita pantau siapa dah masuk, siapa dah apa dan macam tu. So kalau nak cantik boleh letakkan task dan group terlebih dahulu. So di sini kita nak dia buat. Okay, so di sini cikgu akan diberikan lebih kurang 5 minit carikan fun fact. Saya akan log. Yang ni lepas tu kita akan minta berikan komen dan sebagainya. Saya akan perkenalkan bagaimana kita nak gunakan komen untuk menilai kerja-kerja kawan-kawan lain. So, cikgu boleh silakan carikan fun fact yang cikgu rasa menarik dan sebagainya. Boleh letak dalam tu. Okay, cikgu. 5 minutes.
Okay, so kita boleh nampak lah pantau di sini. Okay, cikgu yang baru masuk tu boleh je move on. Okay, so sorry saya bagi kecil sebab saya nak tampak overall kan. So kalau cikgu boleh gunakan yang tu. Dia konsep dia sama saja. Kalau cikgu uh, apply konsep ni untuk Google Slide ke Google apa pun sama saja. Sebab mungkin cikgu-cikgu akan ada satu persepsi di mana saya tak bolehlah buat bersama dengan anak murid saya sebab dia ambil internet ke laut, tenggelam, flip flop ataupun macam mana kan. Kita tak semestinya nak buatkan synchronize. Kita boleh buat asynchronous. Kita bagi kat dia, bagi dia masa sikit, lepas tu dia macam tu. Okay, so ada yang tarik apa matematik awal itu, okay, rujuk dan sebagainya. So dia boleh buat macam tu. Okay, dia boleh macam mana? Dia boleh buat. Sebab selain daripada kita tu, kita nak tengok dia aktiviti kan. So nanti saya akan kongsikan satu informasi bahawanya sewaktu pandemik ini ramai dah tengok student engagement continuum. Dia engage ke tak engage ke, macam tengok dalam SPPDR kita kan. Engage ke hadir tak hadir tu satu hal. Lepas tu engage tak engage tu satu hal. Tapi di mana kita nak buktikan dia engage? Itu yang kita tak nampak kan cikgu. Okay, so kita kalau boleh kita buat aktiviti macam ni. Saya pun bukan setiap minggu saya buat. Satu minggu satu kali. Ikutlah demand cikgu, demand anak murid macam tu. Jadi saya akan macam mana berbincang dan mereka berjanji dengan saya waktu tu dia akan masuk akan buat. So kita sama-sama lah laksanakan. Kalau tidak pun buat asynchronous, mereka buatkan. Macam yang Dragon Quest tu, sama, mereka pun kena buat dalam PDF. Nah, satu hal paksa mereka baca. Satu hal kita pun dapat something. So cikgu-cikgu, sekarang okay. So ada group 1 adalah group 1 11 man series games. Group 2 Dragon Warriors dan in North America until berapa, lepas tu the series of impact. Okay. So ini adalah contoh cikgu. So saya tag, saya hilangkan yang ni. So ini adalah contoh cikgu, komen cikgu. So komen cikgu saya akan bagi yang ni lah, bagi agak tik-tik tu. So bagi dia nampak molek sikit lah, bagi dia molek. So itu aktiviti yang pertama di mana kita buat secara kooperatif online. So boleh kita tambahkan lagi secara break room kalau cikgu nak cuba. Kalau cikgu nak mula nak buat, boleh buat macam tu. So aktiviti yang kedua, cara yang kedua, kita variasikan, okay, dengan guna table ni. Cikgu, grup 1 sila komen grup 2. Grup 2 komen grup 3. Grup 3 komen grup 1. So bila komen tu kita type ke bawah, kita akan tulis komen lepas tu macam tu. So adakah cikgu-cikgu setuju tak yang grup 1 dia buat apa? So di sini kita dah ada aktiviti PAK 21. Di situ murid komen. So bagaimana murid komen? Ada dua cara. Cikgu jangan komen dulu lah. Ada dua cara. Satu cara dia type macam tu. So dia komen. Okay. Komen yang positif. Bukan positif. Komen yang membina. Okay. Kita dah apply PAK 21. Yang apa tu? Apa trail tu dah kan? So kita dah bagi. Okay. Di situ minta murid komen. Ataupun dia ada satu di mana kita nak macam tu. Okay. Elemen ini. Kita boleh letakkan insert. Mana komen tu lah. Sekejap. Insert. Okay. Highlight benda yang kita nak. Contohnya highlight benda yang kita nak. Right click. Dia ada komen. So kita tekan je komen. Dia akan keluar macam tu. So kita boleh komen macam tu. Okay. So itu salah satu teknik. Tapi teknik itu nanti saya tunjuk. Sekarang cikgu sila letakkan komen anda pada grup yang berbeza. Contohnya grup 1 komen grup 2, grup 2 komen grup 3, grup 3 komen grup 1. Okay. Silakan dalam 1 minit. Buat sajalah cikgu. Kita nak macam mana experience benda tu saja. Itu adalah
contoh yang kita boleh buat bersama dengan anak murid, di mana kita buat teknologi tetapi pedagogi itu masih ada PAK 21 dalam tu. Itu yang kita nak sekarang ni. Kita nak, bukan sebahagian orang nak. Kita nak sebenarnya. Sebab banyak orang gunakan apps, banyak orang gunakan apa. Tetapi style, cara pedagogi tu dia hilang. Dia makin hilang dah. Sebab kalau bayangkan cikgu gunakan Google Docs untuk tulis karangan, tulis je. Tulis 2-3 kali saya pun bosan. Itu memang. So we need something untuk spice up, untuk mengubah cara pedagogi kita. Sebenarnya semua pedagogi kita pernah belajar. Cuma kita perlukan cara untuk apply. Bagi saya lah, pendapat saya macam tu lah. Macam tu je lah. Sebab app semua orang tahu guna. Cara nak guna tu berbeza. Dia berbeza. Mungkin cikgu-cikgu antara cikgu-cikgu yang ada yang best. Idea tu. Idea tu. Sebab dalam situasi sekolah saya tak mampu nak pergi jauh dengan menggunakan apps yang mereka tidak familiar. Sebab bila tidak familiar, dia masa lakunya macam dia akan bawa backfire kepada saya, di mana saya kena ambil seminggu 2 untuk menerangkan. So, sebab cikgu-cikgu, Google Docs, percayalah, dalam resume orang untuk orang dewasa, dia tak tahu macam mana nak guna Google Docs. Dia tak tahu macam mana nak gunakan Google Slide. Itu sangat pathetic. Dan baru-baru ni wujudnya satu news di mana nak sembang, nak guna cara komunikasi yang betul, dia pun gagal. Itu yang kita tak nak lah. So, ada komen terbaik, good job. Okay, so itu adalah cara lah kita boleh buat bersama dengan anak murid. Komen dan situ kan. So, di sini, cikgu, kita boleh buatkan satu lagi, iaitu aktiviti seterusnya adalah gunakan Tinker Key, kan? Tinker Key. So, saya akan wujud di page kedua. Cikgu jangan keluar dari Google Doc ni. Okay, di page kedua, saya akan gunakan task 2. Okay, hari ini more to activity lah. More to activity, task 2. Apply, header, task 2. Okay, sebab mudah je. Task 2, task 1. Saya boleh pergi sini, pergi sana. Okay, task 2. Sama saja. Saya guna cara... okay, yang ni. Oh, sorry. Bukan yang... Sorry. Sekejap. Sabar. Okay, table 1. Saya nak tuliskan 30. Okay. So, bila 30 untuk cikgu matematik, ataupun cikgu mana-mana lah. 30. Ini adalah soalan saya, 30. Okay, 30. Di situ saya akan wujudkan beberapa petak. Contohlah, 4 petak dululah. Cikgu nanti boleh tambahkan. Okay. Di situ cikgu, berdasarkan 30 ini. Okay. Masih dalam aktiviti yang bersama kan. Di task 2. Task 2 lah cikgu ditengok di sebelah. Task 2. Cikgu fikirkan apakah mana-mana satu. Sama ada dia kenyataan ke, statement ke, ataupun soalan ke berkaitan dengan 30. Boleh tuliskan di petak. Okay, boleh tambahkan petak. Okay, so instruction adalah berdasarkan 30 ini, cikgu fikirkan soalan ataupun statement yang berkaitan dengan 30. Okay, cikgu boleh typekan di situ. So, itu adalah salah satu aktiviti lah untuk kita buatkan set indusi. Dan cikgu-cikgu SISC, PPG AMS sangat suka. Okay, sangat suka dengan gunakan statement yang ni. Okay, Cikgu Azlan dia tuliskan 20 tambah 10. Okay, itu adalah dari segi matematik. Dari segi ayat bahasa pun boleh. Tak kira dia tak terlibat dengan mana-mana subjek. Okay, kita boleh gunakan. Contohnya nak buat ayat apa. Cerita pun boleh. Jadi dia berkaitan dengan ayat matematik. Okay, umur saya 30 tahun. Okay, so itu boleh kita gunakan
sebagai contoh. Ryan Tinker Key. Lepas tu Cikgu Siti Mastura boleh tuliskan apa yang berkaitan. Cikgu Muhammad boleh tuliskan. Macam tu. So, di situ tak boleh urang. Yang pernah diwujud tu tak boleh ulang. So, murid tu akan berfikirlah. Dia bagi dia berfikir dulu. So, ada orang kata macam ni, macam sesi brainstorming kan. Boleh je digunakan. Bukan saja untuk subjek matematik ataupun subjek mana-mana. Kita boleh mulakan dengan teknik yang sama. So, di situ kita akan tahu, okey, siapa yang 30 biji telur digunakan untuk membuatkan kek. Di situ cikgu tak perlu nak fikirkan banyak-banyak contoh. Dan bila ada pemantauan, kalau cikgu tak sempat, bolehlah guna cara macam ni. Saya adalah, saya simpan lah. Saya gunakan papan putih macam tu, lepas tu saya letak saja. So, set industri saya memang macam ni, mudah. Tak payah saya fikir banyak. Dan dia pun mengalahkan murid untuk bercakap, untuk nak kongsi. Di situ akan nampakkan atau macam mana kata keterlibatan murid ataupun pelibatan murid yang tinggi. Jadi bila kita nampak dari sudut extended 4, diperlukan. Okey, sesi Google Doc 30 minit. Okey. Setiap bulan saya simpan AM30. So, kita akan nampak dari situ. Okey, apa lagi? Cikgu boleh galakkan murid itu. Okey, boleh wujudkan benda yang sangat benda yang kreatif sikit dan macam mana. So, di situ kita akan tambah macam mana kata tambah what we call that? Kreativiti murid. So, tapi saya belanja okey, setiap bulan RM30 dia simpan. Saya belanja RM3,000. Jadi di situ kita ada aktiviti macam ni. Kita boleh nampak dari situ. Okey, thank you cikgu. So, cikgu jangan pergi mana-mana dulu. Benda yang sama, okey. So, kita tengok balik. Dragon Quest. Okey, sorry saya lompat sikit. Dragon Quest. Aktiviti yang ketiga. Aktiviti yang pertama adalah kita gunakan berdasarkan teks dan kita gunakan untuk wujudkan komen. Kedua adalah kita boleh dari rumah. Okey. So, test tu adalah Ryan Tinker Keys. Okey. Dan saya sekarang nak kembali kepada Dragon Quest. Okey, cikgu-cikgu. Berdasarkan teks ini kan. Teks ini, cikgu-cikgu sila sebenarnya boleh gunakan komen. Contohnya, nak keluarkan soalan, nak minta murid itu berfikir dan bertanya kan. So, contohnya, saya nak tanya Nintendo. Okey, tak tahulah saya buat aja betul juga. Okey, yang ni saya highlight, right click. Okey, cari komen, tekan, akan tanya, what is this? Okey, lepas tu tekan komen, dia akan wujud di situ. Cikgu akan nampak ada satu komen di situ. Dan di situ cikgu pun boleh letak link, letak apa, letak macam mana. Dan di situ kita boleh mula satu sesi ke ataupun satu aktiviti di mana cikgu, sekarang cikgu adalah seolah anak murid kepada saya lah. Okey, please carikan. Okey, Cikgu Azlan dah menjawab dragon. Okey, dah dragon kita boleh reply thanks. Macam tu. Di situ walaupun kita tak buka mic, kita masih berkolaboratif, kita masih berkomunikasi. Tapi tujuan aktiviti ini adalah saya nak minta tuan-tuan dan puan-puan highlightkan mana yang anda tak faham. Okey, highlightkan. Contohnya highlightkan, lepas tu right click comment. Tuliskan jawapan soalan anda. Di situ kita dah wujud. Murid akan berfikir, dia apa yang dia faham, apa yang dia tak faham. Lepas tu dia akan cari, dia akan highlight, okey saya nak tanya soalan ni. Tapi di situ kita kena practice digital citizenship. Di mana tak bolehlah nak gunakan bahasa yang kasar macam tu. Dari situ kita kena latih. Bukannya semua orang kata, okey tak boleh gunakan bahasa kasar, lepas tu dia tak guna. Okey. So dia kena latih.
Okey, jadi cikgu anda diberikan 2 minit. Okey, baca sepital lalu dan highlight apakah soalan yang anda ingin tanya. Okey, 2 minit dari sekarang. Mr. Goh, sementara menunggu kan, boleh tak saya Ah, ah. tanya how to share dokumen ini ya? Okey, how to share Yang tadi sebab saya try to share with my friend my document, dia tak boleh buka. Okey, Yang okey. kita punya Kadang-kadang kita share kan, bila kita share, Ya. tekan share. Okey. Dia akan Okey. keluar paparan sebegini kan. Okey. Yes. Bila dia tak buka sebab kita jarang tukar yang ni. Sebab bila kita fikir share mesti dia orang tu dapat. Kalau guna MOE, kita kena change. Okey, change macam mana tu? Sekejap, saya tutup balik yang ni. Share. Bawah ni ada satu change yang beruling ni. Tekan change. Change. So by default dia akan jadi restricted. Dia akan jadi macam ni. Setiap dokumen yang cikgu baru buka dia akan jadi restricted. So kita boleh tukarkan anyone with the link. Oh, okey. And then kalau cikgu nak bagi dia tengok saja, viewer lah. Okey. Kalau nak bagi dia komen, komen lah. Kalau nak bagi dia edit macam kita buat aktiviti sekarang, kita tekan je editor. Editor, okey. Jadi done. So everyone can do. Yeah. Okay. Thank So you, kita thank you. Welcome. So kita boleh nampak di sini ada cikgu-cikgu dah komen dan di sini akan wujud comment open comment history. Jadi kita tekan je open comment history, kita akan nampak siapa komen, siapa tak komen, siapa reply, siapa tak reply. Di situ kita boleh dah jadi sebagai satu aktiviti aktiviti lah di mana kita boleh buat. Yang memanglah kita mungkin rasa cikgu kau macam ni bosan lah anak murid mana nak. Kita boleh tambahkan yang tu fun text ke apa lebih sesuai dengan tahap anak murid kan. Kalau saya hari ini gunakan tahap yang tu ada emoji semua tu nanti cikgu pula kata childish kan. So berdasarkan contoh related forward. So cikgu-cikgu boleh jawab soalan-soalan kawan-kawan, where can I read the manga, so you can read it online. Perhaps contohlah, okay, you can read it online. So reply. So kita di situ kita dah ada activities. Mula-mula aktiviti suruh dia baca, aktiviti suruh dia komen, baru suruh dia bincang. Baru suruh anak murid bincang dan kita boleh pantau di situ. Okay. So, kita dah siap yang untuk ni. Aktiviti. Thank you so much cikgu-cikgu. Sangat menghargai. Okay. Nak kena jawab soalan Cikgu Azlan ni. Nanti dia marah. Okay. Kita boleh tag Cikgu Azlan. Cikgu Azlan tak ada. Okay. Sebab dia tak masuk yang tu. Okay. Hi. Related forward kita akan tahu. Related forward tu siapa yang tu. Kita akan tahu related forward. Macam tu. So, related forward a game. So, kita boleh reply. So, kita dah itu salah satu aktiviti lah kita boleh gunakan. Dan aktiviti yang seterusnya kita boleh buat di mana kita dah belajar tentang apa insert text tu kan. So, untuk teks 3. Okay.
apply heading 2, dia wujud di sini, task 3. Dan sekarang untuk kita nak insert special character. Special character, contohnya kita nak buat pictograph. Betul kan cikgu, kita nak buat pictograph. Kita nak minta murid buat pictograph. Kalau tengok dari matematik tahun 3 ataupun tahun 1, kita perlukan mereka buat pictograph untuk dapatkan at least TP4. So, kita boleh insert table. Contohnya lah yang mudah 4x4. So, dia wujud macam ni. So, di situ kita perlukan insert table. Cursor ni kan masuk dalam mana-mana kotak. Insert special character. Okay, dia banyak keluar ni kan. Kita cari, ada emoji tak? Ada, emoji. So, banyak-banyak emoji kita boleh gunakan. Nah, murid pun seronok lah gunakan. Dan kita boleh tukarkan animals and plants macam tu. So, kita letak saja. Ataupun cikgu nak macam mana? Nak letakkan ini pun boleh. Dan cikgu turunkan cursor, letakkan ni. Turunkan ni, lemon. Okay, lemon tak mau. Okay, lemon turunkan ni. Okay, pun boleh. Ataupun cikgu nak lukiskan. Macam ni lukis. Apa tu? Dia tengok dia keluar. Okay, banana. So, kita, bukan banana lah yang tu. Okay, so kita boleh letakkan mana macam. Okay, saya lukis yang benda lain tengok bulat. Okay, cikgu boleh suruh anak murid lukiskan. Okay, dah ada keluar. Okay, tomato. So, kita dah ada ni. Dan kita boleh teruskan untuk next. Ataupun kita dah siapkan pictograph kan. Kita boleh kan. Okay, cuba cikgu-cikgu. Silakan. Dalam cursor, dalam petak-petak mana-mana tu, cikgu boleh insert dan tekankan special character. Okay. Silakan cikgu. Boleh kan? Saya sharekan. Okay. Silakan cikgu. Okay, cikgu boleh wujudkan insert. Oh, cikgu Azlan bola. So, kita boleh minta murid buat pictograph dalam situ. Sebab bila kita lucut balik buku teks matematik dan di situ kita dah ada unsur macam mana, dah ada skill untuk buat macam mana buat aktiviti tentang what we call that, activity tentang design. Okay, mereka cipta, mereka bentuk robot ataupun bentuk-bentuk lain menggunakan Microsoft Word. Jadi kita boleh buat macam tu lah online, seronok. Format highlight dan kita akan tahu okay macam tu dan kita boleh tukar color. So, saya ulang sekali, cikgu boleh bagi cursor mana-mana tu, insert special character. Dia special character. Kita search result tu, okay, dia akan wujud, okay, karakter. Kita tukar yang ni sebagai emoji ataupun cikgu nak gunakan yang lain tu, cikgu nanti boleh buatkan exploration. Tapi emoji kita boleh pilihkan mana-mana satu. Ada. Nak ada. Nak objek ada. Nak lukis. Okay, so dia foto situ dan kita akan tahu okay, murid itu nak buat macam mana. So, this is a special insert special character yang kita boleh gunakan untuk buatkan pictograph. Semestinya pictograph tu dia guna sama lah. Dan pastikan kita pictograph tu kita boleh pasti tahu okay, kena ada tajuk, kena ada perwakilan. Seterusnya kita boleh minta mereka keluarkan soalan. Okay, bila kita dah jawab, kita boleh type saja komen tu. Okay, cikgu. So, hari ini adalah 3 aktiviti iaitu di mana kita sambung macam tadi hari itu. Insert dan semuanya. Dan di situ, wow, ada task 2, ada letak dragon. Oh, bagus. So, di situlah aktiviti dia akan jadi lively.
So hari tu saya sambung balik adalah kita boleh buatkan komen, student komen dengan tambahkan boleh buat dengan breakout room. Lepas tu kita sambung dengan satu Ryan Tinker Key 30. Okey, dia boleh wujudkan banyak-banyak benda tu. Ayat contoh, dan di situ kita boleh ubah suai dan bagi respon secara synchronized ataupun asynchronized. Lepas tu kita juga boleh binakan satu ni guna teks untuk buatkan komen dan reply, dan juga untuk kita buatkan special insert code, dan kita juga boleh gunakan untuk buat passcode dengan matematik kan. Satu apple tambah satu orang sama dengan berapa, apa-apa tu. So itu adalah fun activity lah. Kalau cikgu nak fun lagi, bolehlah tukar dia jadi fun text. Macam ini, Dragon Task tu. Murid suka ni. Cuma kita nak suit activity tu sama dengan tu. Berdasarkan Google Docs. So, ini saja saya berkongsi dengan cikgu-cikgu. Okey, sebab orang dewasa, dia boleh fokus 45 minit saja. Yang lain tu tak boleh dah. So itu saja daripada saya. Saya ucapkan ribuan terima kasih atas kerjasama dan sokongan yang diberi oleh para cikgu walaupun kita sibuk. Dan saya minta maaf sekiranya terdapat kekurangan dan kekasaran bahasa. Sekarang yang baik datang daripada Tuhan, sekarang yang buruk datang daripada diri saya sendiri. Itu saja. Dan kita jumpa sesi seterusnya. Dan saya pulang kepada Cikgu Azru. Cikgu Azman, sorry. Cikgu Goh, terima kasih banyak untuk bengkel hari ini. Jadi nanti Cikgu Goh akan bagi rakaman seperti biasa. Kita akan revision balik untuk mantapkan lagi kita punya skill untuk Google Doc ni ya. Okey, Cikgu Goh, terima kasih. Kita jumpa lagi untuk minggu depan. Terima kasih semua guru-guru. Okey, terima kasih. Sorry Cikgu kalau aktiviti membosankan. Okey, Thank you Cikgu Goh. Thank you. Cikgu Mohan boleh dapat share dah? Boleh Cikgu. Tapi saya dah hantar dia tak buka lagi. Nanti baru nak tengok. Okey, baik. Terima kasih. Okay, thank you very much. Cikgu Mohana dia ada personal coaching Cikgu Goh. Oh, okey. Suami dia Cikgu Karti. Okey. Thank you. Cikgu Goh, I nak tanya. Yang tadi waktu you guna Google kan kita buat yang komen tadi tu. Okey. Bila kita komen, maknanya budak lain boleh komen juga di ruang yang sama, betul? Betul. Kalau cikgu nak restrictkan, boleh kita bagi dia komen dulu. Lepas tu kita tutupkan dia. Tutupkan commenting tu. Maksudnya, tadi saya share balik ah. Soalan bagus tu. Saya share balik je. Soalan cikgu adalah bila kita komen tadi kan, nampak tak? Sekejap, dia belum keluar. Ya, kau nak keluar. Okay, so yang ni adalah tadi komen, semua orang boleh komen sebenarnya. Ya. Kalau cikgu nak control, boleh minta murid postkan soalan tu, dan bila kita nak bagi respon, kita boleh share. Kita nak bagi respon saja. Okay, kita share, kita tukar dia kepada viewer. Okay, done. Jadi dia tak boleh buat apa dah. Dia tengok saja. Okay. Yang ni, yang bawah tu yang second task. Second task, okay. First task. Yes, second task ni. Okay. Dia kat dekat komen ni, macam tadi saya letak komen and then kawan saya boleh tambah komen tu. Boleh. Misalnya kita nak restrict supaya seorang boleh komen dan orang lain tak boleh masuk komen orang lain. Dia bila kita nak restrict, dia kena buatkan breakup room. Dia kena spread banyak dokumen. Satu dokumen yang sama, kita buat copy 2-3. Kita pecah kepada kumpulan. Okey. Itu dia, saya tak tunjuk hari ini sebab saya takut tak boleh digest. Confirm tak boleh digest. So yang ni cikgu boleh digest kan? Yang ni boleh lah. Means memang yang ni kita tak boleh restrict lah. Kalau kita nak restrict, kita kena buat pecahkan
specialistkan pada sesuatu. Ya, kita kena specialistkan. Dan kalau lebih baik, cikgu boleh gunakan Google Classroom. Tapi Google Classroom, okay, sebab murid tak, saya tak pastilah sebab ada yang kata murid suka masuk Google Classroom. Tapi sekarang murid suka masuk Discord. Okay, yang dia macam gaming platform. Itu murid dah lari cikgu. So, kita boleh buat something lah special sikit. Sebab yang ni, task 2 ni, saya banyak guna sewaktu atau pemantauan. Okay. Sebab nampak sangat murid akan keluarkan banyak soalan. Kita tak payah cakap banyak. Nak tanya, cikgu, murid A, jawablah murid A. Murid B, jawablah murid B. Macam tak payahlah sebab semua soalan ada. Di situ kita ada modal nak berkomunikasi. Dan di situ pemantau suka. Berdasarkan pemerhatian saya lah, pemantau suka. Sebab murid dia tengok, dia keluarkan, dia menjawab, dia bagi, dia buat penilaian dan cikgu diri kat situ saja. Itu dia penat lah. Kalau ada silap konsep tu, silap apa, tafsiran tu, saya minta maaf lah. Tapi setakat ini, yang datang tengok tu, dia suka. Sebab saya tak buat apa, saya keluarkan satu nombor saja. Ataupun satu ayat, ataupun satu perkataan. Okay, so task 3, cikgu boleh digest kan? Task 3, kita boleh buatkan yang tu. Okay, so harap. Task 2 tu sama jugalah, maknanya sama dengan task 2 lah. Kalau tak nak bagi budak masuk komen orang lain, kita kena specializekan lah ya? Ya, betul. Okay. Ya, betul. Ya. Okay, So, thank you cikgu. Sama-sama. So, itu saja. Saya minta maaf sekali lagi lah. Kalau cikgu ada soalan, cikgu boleh buka mic saja. Jangan risau. Saya tak boleh jawab, saya akan carikan jawapan nanti. Okay. Okay, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih Cikgu Anissa. Mr. Goh, yang tu boleh buka dah kawan saya. Okay, thank you. Okay, thank you very much. Tapi Puan, next time also need to do the same things. Same thing, because, okay. The new document, it will be set up in default mode. So we need to change it lah. Change every time we want to send. Yeah, every time madam I want to share. Yeah. Okay. Thank you very much. You're welcome. So, cikgu-cikgu, ada persoalan lain? Kalau tidak, cikgu-cikgu, kelas dismiss. Thank you, cikgu. Okay. Boleh kan, cikgu Syarul? Boleh dismiss lah kan? Terima kasih, Mr. Goh. Thank you, Cikgu Khairul. Okay, thank you, Mr. Goh. Thank you. Saya akan stop recording lah. Okay, thank you. Bye. Apa